Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina ayatuhal jamaah. Marilah sidang jemaah kita memulai dengan baca umul kitab ila ratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wattabi'in wa atba'i tabi'in wa awliya'is salihin wa li abaina wa li ummahatina. Sya'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, kepimpinan jawatan kuasa Masjid At-Taqwa TTDI, seterusnya Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, Tuan Haji, Puan Hajah, ibu dan ayah, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang didoakan kebaikan. Alhamdulillah, beberapa jam tadi kita telah melalui satu proses yang disebut sebagai al-mautu as-sughra, kematian yang kecil. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita telah menemui mungkin di kalangan ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, apabila mereka melalui kematian yang kecil, iaitu tidur, an-naum, kemudian mereka tak bangkit-bangkit lagi. Kemudian mereka tak sedar-sedar lagi. Maknanya terus tak adalah, berangkatlah dia kepada alam seterusnya, alam barzah. Maka kita tuan-tuan sidang jemaah dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan lagi umur kita. Ulama menyebutkan antaranya untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk terus beristighfar di atas kesilapan, dosa, khilaf, maksiat yang telah kita lakukan, sama ada kepada haknya Allah ataupun hukukul ibad, ataupun hak-hak manusia. Dalam arti kata lain, panjang pun kata, pendek apatah lagi, mengatakan bahawa kehidupan kita ialah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan, dalam tempoh yang tak sampai setengah jam, insyaAllah kita akan membincangkan mengenai tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda seseorang itu meraih dan mendapat kematian yang baik. Jadi para ulama tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah SWT, berpuluh kitab menulis mengenai tajuk ini berdasarkan kefahaman mereka kepada Al-Quran, kefahaman yang Allah SWT berikan kepada mereka kepada As-Sunnah Nabi SAW, dan pengalaman serta khibrah dalam kehidupan. Mereka menulis tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan, dalam kitab Ziarah ila Alamil Barzah, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Begitu juga dalam kitab Rihlatun ila Daril Akhirah oleh Syekh Abu Masri. Yang pertama tuan-tuan, jadi kita checklist tuan-tuan, saya buat secara laffatil anzar. Kita cuba checklist, ada tak? Belum ada tak? Ada tapi tak berapa, kejap cerah, kejap kelam.
supaya nanti bila mana kita meraih ini semua, sebab mudah-mudahan kita akan meraih dan mendapat kematian yang baik. Yang pertama iaitu iqamatul tauhid lillahi jalla wa ala, hidup menegakkan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata tuan pengarang, sesungguhnya persoalan mengenai akidah dan tauhid merupakan persoalan dasar dan asas bagi kehidupan, dan ianya tidak menjadi perkara yang sekundar, perkara kedua ataupun parti yang jatuh kepada kedua ketiga, bahkan ianya adalah asas dan dasar kepada kehidupan. Itu tuan-tuan sedang jemaah tuan-tuan. Jadi tauhid dan akidah ni ialah orang putih panggil lah, orang sebut tu our belief system. Kita punya pasak kehidupan. Tuan-tuan, pasak kehidupan. Dalam kitab Tanwirul Qulub, tuan-tuan pernah dengar ke nama kitab Tanwirul Qulub? Kitab akidah, tauhid plus tasawuf. Dalam mukadimah kitab itu, tuan pengarang menceritakan dan menguraikan mengenai taslim dan tasrif. Tuan-tuan, dalam kehidupan beragama, tuan-tuan, kita kena ada satu namanya taslim. Taslim ni apa tuan-tuan? Penyerahan. Macam mana ustaz bagi senang mudah? Tuan-tuan yang pernah berkhidmat, pernah bekerja, atas kita ada bos. Bila bos suruh kita buat, yes bos. Tuan, dia ada taslim, penyerahan. Dalam kehidupan kita tuan-tuan ada 5 hukum. Ada namanya perkara yang boleh buat, bahkan menjadi levelnya wajib buat, wajib dan sunat. Yang ni tuan-tuan kita yes bos, wajib buat, kena buat. Macam mana pun kena buat. Solat, zakat, tiba haulnya, haji umrah, ada istitaah, puasa tak lama lagi dalam bulan Ramadan, dan lain-lain kewajipan-kewajipan agama. Jatuh nombor 2 namanya sunat. Jatuh yang ketiga perkara yang mubah, harus jadikan ibadah. Ada yang tak boleh buat pada level kalau buat diancam, namanya haram. Dan namanya makruh, dibenci. Dan yang kedua tuan-tuan, dalam kehidupan beragama dia kena ada tasrif, hubungan hati kita, hubungan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terangkum dalam maksud al-istish'ar li azamatillah. Bila mana kita buat sesuatu perkara yang berkaitan suruhan ataupun tegahan, dia kena ada feel. Ini sebaran. Semalam saya dah sebut tuan-tuan, cabaran. Kita melakukan ibadah, kita suka. Kita melaksanakan ibadah, kita ingat balik ganjaran pahala yang Allah SWT berikan kepada kita. Tak apalah, mungkin orang kata kepada kita macam-macam. Kita nak pergi ibadah, orang mungkin pelekeh kita, orang hina kita, orang fitnah kita. Yang kita mengharapkan ialah ganjaran daripada Allah SWT. Kita meninggalkan perkara yang ditegah, dilarang oleh agama Allah SWT. Malam saya alhamdulillah dapat peluang sembang-sembang dengan orang kuat Malakat Mall. Tuan dah pernah sampai ke Malakat Mall saya berjaya kan? Subhanallah. Dia bercerita, ya Allah kan, buat kan. Saya dah fahamkan tuan, di Malakat Mall tuan, semua bus-bus yang buka tuan, bos dia nombor 1 keluarkan arahan. Buka kedai kena baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Arahan dia, semua bus-bus tu wakil dia kena baca Ratibul, kena hantar laporan. Dan tuan-tuan, mana ada kedai baca Ratibul Attas, ada tak? Baca ratib pendinding di akhir zaman. Keluar arahan, ada kawan hantar surat. Arahan. Subhanallah, berkah. Lepas buka PKP beberapa bulan baru ni, alhamdulillah ramai datang, alhamdulillah sale juta-juta, alhamdulillah. Dia tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, dicerita banyak perkara dia buat tu, kadang benda-benda taslim. Apa yang Allah, di situ ada program no riba. Buat je. Allah SWT ada projek yang sepatutnya siap dalam kepala, patutnya setahun. Allah SWT bagi keberkatan 7 bulan siap. Ini kelebihan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Kita buat apa-apa kerja tuan-tuan, kita follow je. Kita follow je apa yang Allah SWT suruh, Allah SWT bagi tuan-tuan. Allah SWT yang mentadbirkan, Allah SWT yang
menguruskan. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, sebab tu persoalan rezeki ni persoalan akidah. Hari ni tuan-tuan, ada anak-anak kita tuan-tuan duk bekerja. Bekerja ni macam dia yang bagi rezeki. Marilah berjemaah, marilah solat. Ustaz pergi dululah, mam pergi dululah mam. Kan. Saya dulu kerja lama memang. Ustaz pergi dululah ustaz. Solat dulu tuan-tuan, yang bagi rezeki tu Allah, Ar-Razzaq. Sampai masa berhenti solat, lepas tu sambunglah kerja. Tuan-tuan sekalian jemaah Allah, iqamatut tauhid lillahi jalla wa ala. Itu kehidupan kita tuan-tuan. Nanti kita nak dapat husnul khatimah, permulaan masuk ke alam barzah. Maka hidup kita ni, lifestyle kehidupan kita mesti menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu okeylah ustaz zaman ni, zaman pandemik ni ujian macam lain lah. Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa tuan-tuan, ujian kehidupan, pengangguran. Berapa baru ni tengok dalam dulu tuan-tuan, sebelum pandemik tuan-tuan, orang yang kena bankrupt 1,000 lebih. Tambah lagi lah lepas pandemik ni lah kat 3,000 lebih tuan-tuan. Allahu Akbar bilangannya. Ya tuan-tuan sedang jemaah Allah, hak Allah SWT tetap kita jaga. Itulah kehidupan. Pasal ulama menulis dalam kitab tuan, nak dapat husnul khatimah life sekata susah senang pagi petang tua muda dalam hal keadaan menegakkan tauhid akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan kita ringkas. Yang kedua tuan-tuan, ulama menyebutkan ila asaniyu at-taqwa. At-taqwa ni kita dah biasa kita sebut tuan-tuan. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju sawaballah wa an tatruka ma'asiyatallahi ala nurin minallah takhaf iqaballah, iaitu kamu melakukan siri-siri ketaatan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan pahala solat berjemaah di masjid ni dibincang detail dalam kitab-kitab. Dalam Mughni Muhtaj, dalam hasyiah-hasyiah ulama tu menuliskan contoh tuan-tuan ni macam kita tuan-tuan berjemaah di masjid. Tuan-tuan berjemaah pagi ni tuan-tuan, tak sama pahala tuan-tuan solat di rumah berjemaah. Ditulis oleh ulama tuan-tuan, adalah klausa-klausa tuan-tuan. Ya, antaranya kalau kita pergi masjid, ustaz saya anak ramai, anak perempuan, anak lelaki ramai, kalau pergi anak tak semayang kat rumah ustaz. Ulama ada bincang tuan, boleh semayang, afdal semayang di rumah. Kita jadi imam, anak-anak duduk jadi makmum di rumah afdal. Namun dari segi pahala tidak boleh menandingi pahala 27. Macam ni lah tuan, RM27 di rumah dengan 27 di rumah ni RM27, semayang berjemaah 27 di macam $27 lah tuan. Begitulah. Maknanya pahala kedudukan itu. Sebab tuan-tuan bila kita tahu dan mengetahui mengenai tuan dalam kita melakukan ketaatan, alhamdulillah syukur dapat berjemaah di masjid takwa ni, dan kita menzahirkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni insya-Allah subuh berjemaah, zuhur berjemaah, asar maghrib berjemaah, isyak berjemaah 27 kali dengan 5. Satu riwayat kata 25. Ini tuan, jadi kita dalam melakukan ketaatan kita rasa begitu tuan. Dan meninggalkan antatrukal maksiyah. Dia maksiat ni subhanallah dia ada yang macam mana tuan? Ada orang ni dia ada jenis satu maksiat A, contohnya maksiat A ni memang kita tak buat, memang kita tak dilatih begitu. Kan? Ada orang lain nak maksiat A tu. Ada orang tuan-tuan dia maksiat A ni kalau tak ada peluang dia tak buat, tapi ada peluang dia buat. Ada macam gitu juga. Allahu Akbar. Jadi kita memang tak buatlah maksiat. Sebab apa? Sebab mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembincangan takwa ni panjang tuan, saya mengambilkan yang kedua, iaitu yang nak dapat husnul khatimah. Kelebihan takwa tuan-tuan akan menghapuskan dosa, akan menyebabkan amalan-amalan kita diterima, menjadi solusi tak kala situasi sukar dan payah, penyelamat kepada kehancuran,
penyebab kepada seseorang itu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kelebihan, keutamaan ataupun afdaliyah orang-orang yang menjadi golongan muttaqin, muttaqun. Allah Subhanahu wa taala bagi dia kelebihan. Bahkan endingnya husnul khatimah. Yang ketiga, nak dapat husnul khatimah. Macam tuan-tuan, ada can tak? Satu dua ni ada can tak? Yang ketiga apa dia? Al-istiqamah. Yang ketiga, nak dapat husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, iaitu hidup beristiqamah. Istiqamah ni satu istilah dalam bahasa Arab lah, dan telah diterima dalam bahasa kita. Tuan-tuan disebut istiqamah, kita dah bertahulah apa maksudnya tuan-tuan. Namun saya nak mengambil pemahaman Sayyidina Abu Bakar. Saya nak mengambil pemahaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengenai istiqamah. Apa kata Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar lah? Mula dengan apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan istiqamah pada pemahaman Sayyidina Abu Bakar ialah iaitu kamu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala syai'an dengan apa sesuatu pun, daripada kamu balik sampai kamu mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Oh, mudahlah ustaz. Tuan-tuan tidak tuan-tuan. Okeylah tu ustaz. Tuan-tuan tengok apa berlaku pada saudara kita Allah Mahdihi, saudara Sajad. Dan tuan-tuan, saya tak pasti tuan-tuan ada ikon IG, apa nama? Instagram. Kan? Tengok anak-anak muda kita bersembang mengenai agama tuan-tuan. Kita pun tak kenal dia, nama-nama nickname, kita tengok ya Allah, tepuk dahi tuan-tuan. Saya ada beberapa kali masuk akaun Instagram, saya keluar. Lepas tu saya respect kawan-kawan yang boleh berdakwah, ustaz boleh berdakwah dekat ikon dalam IG. Facebook boleh lagi lah. IG ni terlalu, tengok dia sembang mengenai agama tu, menakutkan. Ayat-ayat yang dituliskan tu, kita ni berada di zaman apa tuan-tuan? Ini hakikat je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, kata Sayyidina Abu Bakar, seseorang itu dapat jaga dirinya daripada jaga akidah daripada tergelincir daripada syirik kepada Allah SWT, qaulan wa fi'lan wa amalan, maka dia akan dapat maksud istiqamah. Tiba lah tuan-tuan Sajad, dia kata tuan-tuan saya. Lepas tu yang menariknya, saya punya ulasan lah, ustaz-ustaz lain banyaklah ulasan tuan-tuan. Yang menarik tu dia bersumpah dengan mak ayah dia tu, la ilaha illallah tuan. Dia bersumpah ni tuan, dalam agama tuan, kita ni bersumpah dengan nama Allah. Dan lafaz qasam tu pun dia ajar wallahi, kena baris bawah tu sebut tallahi wa billahi. Allah bersumpah dengan nama makhluk. Wasyams kan, wadduha wal fajr. Allah bersumpah dengan nama makhluk. Kerana ulama menyebutkan kerana li'azamatil umur, kepentingan dan keutamaan perkara-perkara tersebut, Allah bersumpah dengan nama makhluk. Kita bersumpah dengan nama Allah. Tiba-tiba tuan, saya bersumpah dengan nama ayah saya, mak saya. Allah bertuah tuan. Janganlah kita doalah supaya tidaklah berlaku kepada kita tuan-tuan. Kita minta Allah SWT bagi hidayat kepada saudara kita, saudara Sajad ni tuan. Jadi tuan, cerita tuan, istiqamah, jaga iman dan akidah. Dan pernah saya sebutkan tuan-tuan ada keuangan, ada wang ringgit tuan-tuan, kalau anak kita, cucu kita nak mengaji agama, perlukan bayar yuran, silakan tuan. Duit tak ke mana. Panggil ustaz datang rumah, panggil ajar, bagi tuan pemahaman ni. Dan duit kita keluar untuk mengaji agama, duit kita keluar untuk memahamkan tentang akidah, bukan membazir. Ianya adalah mutatalibat, ianya adalah keperluan, dia adalah keperluan yang utama. Duit tu akan patah balik dalam rahmat dan barakah dengan rezeki yang min haitsu la yahtasib, insyaallah. Yang kedua yang dimaksudkan al-istiqamah di sisi Sayyidina Abu Bakar, sudah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
Iaitu kamu tetap tegar dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tuan. Istiqamah pada pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ialah kita tegar istiqamah dalam melakukan amar ma'ruf, suruh benda yang baik. Saya duduk baca buku-buku psikologi bagi kita orang lelaki lah. Sebab depan saya ni orang lelaki lah, yang belakang jemaah. Kita bila sampai umur-umur ni kita dah, orang lelaki ni dikurang bercakap, kan? Dia diam. Namun kehendak agama kita bercakap, mailah berjemaah, sebut ajak isteri kita. Walaupun memang dia pergi berjemaah pun, kita suruh dia amar makruf ni. Marilah, kena ajak, marilah kepada agama, marilah kepada kebaikan ni, kena sebut, kena ajak. Tulis dalam WhatsApp group, kena sebut, kena ajak. Hantar benda-benda baik, kena ajak, kena sebut. Sebab apa? Pahala ganjaran tu dapat dekat kita. Dia tak boleh diam, tak boleh. Kan? Kemudian melarang kepada ketegahan agama, amar ma'ruf nahyul munkar ini, yang dimasukkan istiqamah, kena beritahu, ni tak boleh buat yang, tak boleh buat anak anda alung, tak boleh buat cucu, kena beritahu. Yang ni tak boleh, yang ni haram nanti, kan? Tak boleh, kita kena sebut. Maka itu yang dimasukkan istiqamah di sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan di sisi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan orang yang boleh melazimi istiqamah ni, dalam kitab Rilatun ila Darul ulama menyebutkan a'zamul karamati luzumil istiqamah. Seagung-agung karamah seseorang itu boleh menjaga dan meneruskan istiqamah. Semua jaga istiqamah daripada muda sampai 30, 40, 50, 60, 70, dalam keadaan dia boleh melazimi istiqamah. Wuqu'uha lillah wa billah wa ala amrillah. Dia buat kerana Allah, ada atas urusan Allah dan di atas perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga yang keempat, tuan-tuan, nak dapat husnul khatimah ialah al-ikthar min zikril maut. Banyak mengingati mati. Banyak dalam bahasa Arab pernah kita sebut dulu, tuan-tuan, kena lebih daripada tiga. Kena buat senarai semak. Hari ni berapa kali dah akan aku ingat mati. Tuan-tuan tak tahu pagi ni, tuan, kita ada dengar tak cerita mengenai orang meninggal? Maka kita membacakan Al-Fatihah, menyedekahkan, dan kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita pergi ziarah, pastikan 3 kali. Kawasan perkuburan lalu, assalamualaikum ya ahlal kubur antumus sabiqun wa nahnu lahikun. Baca doa kepada orang di kubur. Kena lebih daripada 3 kali. Sebab orang yang banyak mengingati mati, tuan-tuan, hatinya lembut. Hati yang keras menjadi lembut. Dia akan dorok catong melakukan dosa dan maksiat. Dan dia akan bersungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan orang yang banyak ingat mati. Man aqsara zikrul maut ukrim bi salasati asya'. Siapa yang banyak ingat mati, Allah SWT muliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, dia selalu mempercepatkan, menyegerakan taubat. Yang kedua, hatinya lembut, hati kerasnya menjadi lembut. Dan yang ketiga, cergas dalam melakukan ibadah. Cergas dalam melakukan ibadah. Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan sepotong hadis, Nabi SAW bersabda, ayul mu'minina akyas. Di kalangan orang mukmin, siapakah yang paling cerdik? Nabi SAW menjawab 2 ciri. Akadzaruhum lil mauti zikra. Di kalangan kamu yang paling banyak ingat mati. Ini kita pagi, tuan, baru bangun tidur, tuan. Dah, ustaz ceramah pasal mati ni, kami ni baru bangun hidup cerita pasal mati, tuan. Kena ingat mati. Ni pertama dah. Hari ni dengar kuliah meninggal ni, tuan. 6 pertama dah. Cari lagi 2. Paling kurang lagi 2. Lebih lagi bagus, tuan. Nabi kata apa? Aktsaruhum lil mauti zikra. Yang paling banyak ingat mati. Yang kedua, wa asyaduhum isti'dadan lahu. Yang paling serius melakukan persiapan menghadapi mati. Tuan-tuan dah beli kain kapan masing-masing dah? Contoh ni dah buat, tuan. Belilah, tuan-tuan, bukannya mahal mana pun. Saja je. Ni apa ni, anak katanya, ni kain kapan ayah dah ada dah.
Siap siagalah. Dia sebenarnya itu untuk kita, secara langsung kepada anak-anak kita, bahawa kematian tak mengira umur, faktor kesihatan dan usia. Ulaika humul aqyas, kata Nabi, mereka itulah orang yang cerdik, orang yang bijaksini dan bijaksana. Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. 4. Yang kelima tuan-tuan, yang kelima, nak dapat husnul khatimah ini yang semua orang buat, ialah memperbanyakkan doa. Saya double check, triple check tadi dalam doa kita, doa lepas baca Quran, doa masuk tak doa? Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah matikan aku dalam keadaan kematian, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan wahai Allah kau matikan aku dalam keadaan kematian yang buruk. Ada yang kita nak, ada yang kita tak nak. Dia panggil jami' wal mani'. Doa yang kita nak, doa yang kita tak nak. Doa minta husnul khatimah, doa tak nak husnul khatimah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya ada satu kawan, dia ada simpan video kan. Dia video dulu ada satu ulama yang dia tengah mengajar di tanah Arab kan, dia tengah mengajar dan dia menyebut, dia menghuraikan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Diulang-ulang. Ada pasal apa? Saya nak mati macam ni ustaz. Kemudian dulu ada zaman-zaman dulu tak ada handphone ni, simpan gambar-gambar. Dia ambil dekat harakah sikit, ambil dia masuk gambar-gambar orang meninggal dalam keadaan kematian yang baik kan, dia senyum dia lain macam. Dia susun, dikumpul. Saya ingat dulu sebelum saya pergi luar negara awal-awal 90-an kan, tunjuk ni gambar apa ni, gambar orang mati, saya nak meninggal macam ni. Willing tu ada. Tuan-tuan. Lalu dia berdoa, jaga masuk tuan dalam doa-doa kita. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru bihadza doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan doa ni. Kita tahu sekarang apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa fi riwayatin wa ala ta'atik, dan di atas ketaatanmu. Nabi memperbanyakkan doa ini. Ada dua jenis doa lah tuan. Pastikan masukkan. Sebab apa? Sebab kita serius nak dapat husnul khatimah. Yang keenam, iaitu hidup berbaik-baik sangka kepada Allah. Hidup berbaik-baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda zanni abdi bi, aku ni mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku, in khaira fa khair wa in syarra fa syarr. Pernah satu ketika tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, 3 hari sebelum kematiannya, Nabi kata apa? Jangan seseorang daripada kamu mati kecuali dia mati dalam keadaan baik sangkanya kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kita masih siasat ni okey lah. Dia yang sakit terlantar sebulan, 3 bulan, setahun, kadang termenung, apalah dosa aku, rasa okey. Itu dah, dia tak boleh tuan-tuan. Allah kalau kita sabar tuan, ni kita sakit setahun terlantar ni, Allah nak angkat derajat kita dengan cara Allah uji dengan satu ujian kesakitan, duduk dekat awak, duduk kat hospital. Yang dulu kita boleh duha 8 rakaat, boleh sedekah infak pagi, masuk sendiri duit dalam tabung, bila kita dah sakit kita tak boleh buat. Namun pahalanya berjalan. Kita jaga dengan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam masyarakat tu, ada kawan-kawan tu masuk ustaz tuan-tuan, boleh pergi, kita pergi ziarah. Kita bagi sokongan, support tuan-tuan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu bertaubat. Nak dapat husnul khatimah, pastikan alal aqal al-yaum, sehari semalam kita beristighfar kena 80 kali, kena 70 kali, kena 100 kali. Kita malu kepada Nabi SAW. Nabi SAW sebut apa? Wallahi la astaghfiranna Allah fil yaum, demi Allah aku tidak memohon ampun kepada Allah kecuali sehari semalam bilangannya sebanyak 70 kali, dan ada riwayat mengatakan 100 kali. Astaghfirullah innallaha kana Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ni dalam bulan Rajab ni ada zikir tuan-tuan 70 kali, waghfirli warhamni wa tub alayya, lepas subuh dengan lepas maghrib. Kan persiapan kerohanian nak menuju bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Istighfar kita kena
banyak kepada Allah SWT. Dan ulama menyebutkan dan meletakkan di antara ciri-ciri orang nak dapat husnul khatimah, selalu kembali U-turn kepada Allah, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi pernah sebut tuan, kullu ibnu Adam khata'un, semua anak Adam ada buat salah dan silap, dan sebaik-baik yang buat salah dan silap ialah mereka yang at-tawabun, mereka yang selalu bertaubat dalam keadaan kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan tuan, 7. Yang saya ulang, yang pertama hidup jaga tauhid, akidah kita, hak kita, kita nak jawab depan Allah marah bukan ni tauhid tu akidah kita sendiri punya. Kita nak jaga, kita nak kawal, kita nak baja, kita nak pagar. Yang kedua takwa, hidup bertakwa. Yang ketiga hidup beristiqamah. Yang keempat banyak mengingati mati lebih daripada 3 kali. Yang keempat, yang kelima hidup senantiasa berdoa. Yang keenam, berdoa tadi sebutkan 2 jenis doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa ala taatik, dengan Allahumma khtim nabi husnul khatimah wa la takhtim ala nabi su'il khatimah. Yang keenam husnuzon billah, baik sangka kepada Allah, jaga kepala otak kita ni sangka yang baik-baik kepada Allah. Kita dah jaga hak Allah, datang benda-benda buruk, Allah SWT nak bagi yang lebih baik insya-Allah. Dan yang terakhir senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah SWT. Checklist tuan 7 ni. Kalau ada ustaz, alhamdulillah, syukur kita jaga sampai kita dipanggil menemui Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam, qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'inal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, golongkan kami di kalangan golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik, kurniakan kami kekuatan mengamalkannya. Ya Allah, Allahumma khtimna bi husnul khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا وتقبل منا دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر.